Buletin Didik 4 Disember bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekumpulan guru dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 181 menghasilkan kit bijak menulis abjad berekor atau binujar. Penggunaan 3 warna pada lembaran binujar membantu murid-murid untuk menulis dengan betul, terutamanya huruf-huruf berekor seperti G, Y, Q dan P. Inovasi ini dicipta sekumpulan 3 orang guru setelah mendapati ramai murid sekolah tahap 1 tidak berkemampuan menulis abjad dengan baik. Lebih-lebih lagi selepas 2 tahun belajar secara dalam talian akibat pandemik COVID-19. Patutnya abjad kecil berekor ni, ekor tu letak kat mana? Sebab selalunya murid dia keliru ekor tu dalam garisan ke atau bawah garisan. Bila ke dalam garisan seolah-olah huruf G seperti huruf A. Jadi kadang-kadang bila A kan dia tak ada ekor, tapi bila dia buat G dalam garisan yang sama, bila kita baca sepintas lalu seolah-olah macam huruf A. Kit binujar yang dihasilkan sejak 5 bulan lalu ini mengandungi 4 elemen, antaranya lembaran binujar, tripod binujar dan dunia binujar. Suatu penambahbaikan daripada buku garis 3, lembaran binujar mempunyai 3 garisan berwarna merah, kuning dan hijau yang mengikut konsep lampu isyarat beserta grid-grid kotak untuk mengawal bentuk tulisan. Murid hanya dibenarkan menulis pada kawasan warna hijau. Seperti kita tahu dalam traffic light, hijau maksudnya boleh jalan, boleh bergerak. Kemudian apabila terkena hampir dengan merah, maksudnya kena berhenti kat situ. Dan warna kuning, mereka boleh menulis untuk menulis huruf besar ataupun huruf yang ekor dia panjang ke atas. Selain itu, pemegang pensel khas yang dikenali sebagai tripod binujar turut dihasilkan bagi membantu murid memegang pensel dengan betul. Dalam penulisan atau cara menulis mekanis, ada banyak cara untuk memegang pensel. Tapi kami fokuskan kepada kaedah tripod, iaitu 3 jari. Itu adalah cara penulisan yang terbaik. Maka kami cipta satu alat tripod binujar di mana kami bahagikan 2 warna, iaitu warna merah dan juga warna hijau. Yang hijau adalah tempat kedudukan boleh pegang dan merah itu adalah kedudukan yang tidak boleh pegang. Tetapi kami juga menambah satu elemen untuk meningkatkan sensori motor mereka, deria mereka, di mana bahagian merah itu kami letakkan kawasan yang sedikit kasar supaya mereka tahu kawasan itu tak boleh sentuh dan tidak selesa. Menariknya, inovasi ini turut mengandungi VR binujar yang menggunakan aplikasi Co-Spaces Edu. Melalui paparan 360 darjah, VR binujar mampu memberi pengalaman berbeza dan mengujakan kepada murid. Selalunya murid ni dia ada masalah sensor memori. Memori dia sangat cepat hilang. Bila ada gambar, bila ada aplikasi yang menarik, berwarna-warni, dia lagi ingat berbanding dia baca, berbanding cikgu bagi penerangan. Kalau kita hanya sekadar bercakap bagi penerangan di hadapan kelas, berbanding dengan dia bermain dengan aplikasi tersebut, dia lagi ingat dengan aplikasi. Sebab budak zaman sekarang ni dia sangat berminat dengan gadget. Sebab tu kami ciptakan satu aplikasi seolah-olah satu permainan interaktif. Menerusi inovasi ini, murid-murid didapati mampu menulis abjad dengan baik serta kemas dalam tempoh hanya 2 minggu. Sebagai usaha mengembalikan motivasi sekaligus meningkatkan fokus pelajar dalam pembelajaran pasca COVID-19, Kesatuan Pegawai Eksekutif Kepak menganjurkan Bengkel Pelajar Cemerlang 2023. Program kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan Masjid Putra itu melibatkan 40 peserta daripada golongan pelajar umur 12 hingga 16 tahun. Menurut Presiden Kepak selaku penganjur program, Azri Aziz, usia 12 hingga 16 tahun adalah tempoh yang kritikal dalam pembentukan karakter, pemikiran dan pembinaan sahsiah diri. 2003 kita dah berada di zaman baru, so pelajar-pelajar juga mesti diberi motivasi yang baru untuk mereka terus cemerlang dalam pelajaran mereka, insyaAllah. Kesatuan Pegawai Eksekutif akan meneruskan juga program-program amal macam ni dengan harapan supaya kita dapat melahirkan ramai pelajar-pelajar yang cemerlang yang akan mengambil alih kepimpinan pada masa akan datang, insyaAllah. Tambahnya, program itu merangkumi 4 sesi secara keseluruhan. Ia terdiri daripada pulih motivasi pelajar, formula minda pelajar cemerlang, fokus sebagai pelajar cemerlang dan mengekalkan kecemerlangan diri.
Bagi seorang pelajar tahun 6 dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Pristin 83, Nurdini Salwani Zulfadli, penyertaan dalam bengkel ini bukan sekadar dapat menimba ilmu. Setakat ini apa yang saya dapat tahu cara untuk fokus dalam kelas, cara-cara untuk skor dalam exam dan sebagainya. Perasaan kami sangat teruja kerana dapat bersama-sama dengan pakar motivasi Dr. Syukri dan dapat menambahkan lagi pengalaman dan memori bersama kawan-kawan. Dalam pada itu, ibu bapa turut mengambil kesempatan menyertai bengkel pelajar cemerlang 2023. Nur Roshima Muhammad berpendapat anak-anak zaman sekarang perlukan motivasi yang tinggi kerana mereka semakin terdedah dengan gadget dan masalah sosial. Saya untuk program hari ini saya hantar 3 orang anak berumur 12 tahun, 11 tahun dan juga 9 tahun. Dan mereka nampaknya teruja lah dengan program sebagi masa depan anak-anak, kita mestilah anak yang terbaik. So dengan adanya motivasi-motivasi seperti ini, diharap mereka memberi lebih perhatian dan tumpuan lah pada kehidupan mereka untuk mereka kejar dan achieve apa benda, apa jua apa campak hidup mereka lah. So mereka nampak lah sebenarnya masa depan mereka lebih jauh. Tambahnya, bengkel sebegini diharap dapat diadakan secara berkala bagi membantu membentuk proses pemikiran berkualiti tinggi pada masa sama melahirkan generasi masa hadapan yang berkualiti. Sementara itu, bengkel pelajar cemerlang dikendalikan oleh pakar motivasi Dr. Syukri Abdullah. Menurutnya, ibu bapa memainkan peranan penting dalam meningkatkan fokus dan motivasi pelajar terutama pasca COVID-19. Ini kerana sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pelajar lebih terdedah kepada gadget untuk PDPR tanpa pengawasan pihak sekolah secara langsung dan bersemuka. Sebab kalau mak ayah berperanan besar, insya-Allah dapat ditangani. Tapi bukan mudah. It takes time, ambil masa. Pertama sekali bantu anak untuk kembali suka pada belajar. Kalau anak sekolah rendah, mak ayah patut duduk bersama anak, baca buku dan sebagainya. Sekolah menengah, kita kena wujud suasana belajar di rumah. Buat peraturan. Apa peraturannya? Pertama, malam sekolah no TV. Sebagai contoh, nak tengok TV hujung minggu, nak tengok sekejap boleh sekali-sekala, kecuali ada program tertentu yang istimewa macam sekarang World Cup bola sepak, tu lain cerita. Itu 4 tahun sekali kan, bukan selalu, tak apalah, tapi sekali-sekala okey. Jadi buat peraturan, mak ayah kena ambil perhatian. Jelasnya, permasalahan yang semakin berbeza dan serius timbul ketika pelajar berada di sekolah menengah di samping pembelajaran yang lebih mencabar. Justru, ibu bapa perlu meluangkan lebih masa bersama anak-anak supaya mereka bersikap terbuka sekaligus meningkatkan keyakinan diri mereka dalam jangka panjang. Bertemu kembali. Penganjuran program Smart Solat 2022 mendapat reaksi positif daripada pesertanya dalam usaha membantu pelajar lebih menguasai teori dan praktikal solat serta memperindahkan bacaan Al-Quran. Program anjuran Mahat Tahfiz Riyadul Jannah di Selangor itu menyaksikan kehadiran 360 pelajar berumur 7 hingga 17 tahun. Penganjuran Smart Solat turut mendapat kerjasama Jawatankuasa Surat At-Taqwa Camp Battalion 4 PJA Semenyih. Program ini bermatlamat untuk melahirkan pelajar-pelajar Muslim yang mampu menghayati sepenuhnya teori dan juga praktikal wuduk dan solat dan memperindahkan bacaan Al-Quran selain daripada melahirkan generasi ataupun anak-anak yang soleh, yang solehah, yang kasih kepada kedua ibu bapa. Program yang berlangsung selama 2 hari itu turut diserikan dengan kehadiran 5 pempengaruh dan selebriti pendakwah yang membantu berkongsi ilmu berkaitan rukun solat dan pengajian Al-Quran. Mereka ialah Amin Idris, Piyu Sufian, Ustaz Uwais Korni, Idin Ismail dan Idris Syamsuddin. Peserta pula mengakui teruja dapat mempelajari dan mendalami ilmu ibadah bersama rakan-rakan dan fasilitator.
Perasaan rasa suka sebab dapat masuk program macam ni sebab dia melebihkan ibadah Islam dan agama lah macam tu. Lepas tu dia boleh meluaskan kita untuk macam mana cara solat. Lepas tu adab lagi, ibadah. Esok kan masuk lah sebab program ni memang bagus lah. Dia panggil ramai-ramai semua influencer semua beri ceramah. Program ni sangat best. Dia dapat banyak ilmu, dapat berjumpa dengan penceramah-penceramah yang sangat hebat-hebat, luar biasa. Especially tentang solat, tentang adab. Ibarat jatuh ditimpa tangga, itu nasib yang dilalui seorang remaja di Pasir Gudang Johor yang terpaksa menjadi ketua keluarga selepas kematian bapanya. Lebih malang, ibunya terlantar sakit saraf, kakaknya seorang OKU, manakala abangnya baru terbabit kemalangan. Jalilah Balkish Ahmad Taufik, 22 tahun, anak ketiga daripada 4 beradik, bukan seperti remaja lain. Selepas bapanya meninggal dunia, dia terpaksa mengambil alih tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Ini berikutan ibunya, Jamaliah Muhammad, 55 tahun, mengalami sakit saraf kronik dan terlantar sejak beberapa bulan lalu. Jalilah juga perlu menjaga kakaknya yang merupakan OKU cerebral palsy. Keluarga ini turut diuji apabila abang sulung Jalilah baru sahaja terbabit kemalangan ketika bekerja di Singapura menyebabkan sebelah kakinya patah. Menurut Jalilah, bagi menampung hidup, dia bekerja mengambil upah menghantar makanan dengan pendapatan RM90 sehari. Dia turut mengusahakan perniagaan kecil-kecilan. Dek kerana tidak mampu, adik bongsunya, Muhammad Nur Akmal Hadif, terpaksa menamatkan persekolahan lebih awal. So sekarang saya bertumpukan dengan gaji saya. Kalau nak jaga, nak dikatakan untuk sara rumah lah, saya bertumpukan gaji saya, JKM kakak saya. Lepas tu balik rumah tunggu approve. Yang JKM tu satu lagi saya nak buat untuk 2 orang sekali lah, untuk saya jaga 2 orang lah. Sebab sementara ni adik saya belum sekolah lagi. So saya fokuskan untuk mak saya dulu. Nanti bila akan datang saya akan fokus untuk dia sebab saya nak masukkan dekat asrama yatim. Orang ramai yang ingin membantu atau menyalurkan sumbangan boleh menghubungi nombor telefon dan maklumat tertera. Usaha mempromosi dan memperagakan keunikan busana tradisional di Sabah sentiasa dipergiatkan pelbagai pihak ekoran potensinya menjadi produk pelancongan negeri itu. Ia sekaligus dapat memperkenal serta memartabatkan khazanah generasi terdahulu kepada golongan muda. Menurut Pengerusi Persatuan Suri dan anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia, Puspanita Sabah, Datuk Dr. Nuinda Alias, kepelbagaian serta keunikan busana tradisional di negeri itu berpotensi besar untuk dijadikan produk pelancongan. Justru usaha semua pihak perlu bagi memartabatkan semula busana suku kaum di Sabah dengan mewujudkan kembali rasa bangga terhadap warisan turun-temurun itu. Kekayaan etnik yang kita ketahui bahawa Sabah ini sangat kaya dengan budaya dan etnik yang banyak, ya. Dan jadi malam ini saya lihat di sebelah Tawau ini sangat meriah dan mereka telah menunjukkan satu kreatif yang sangat teruja lah bagi daerah Tawau. Tambahnya, pakaian tradisional juga tidak dapat dipisahkan dengan elemen pelancongan dan tinggalan sejarah. Selain memperagakan ratu etnik, program turut menyaksikan pelbagai acara menarik, antaranya cabutan bertuah dan persembahan artis tempatan. Kura-kura tertua di dunia yang diberi nama Jonathan meraihkan ulang tahun kelahirannya yang ke-190 di St. Helena, pulau terpencil di Atlantik Selatan baru-baru ini. Menurut laporan portal NDTV, Jonathan yang lahir pada 1832 dibawa dari Seychelles ke wilayah luar negara United Kingdom itu 50 tahun kemudian. Awal tahun ini, Jonathan mendapat pengiktirafan rekod dunia Guinness sebagai haiwan darat tertua di dunia dan kura-kura tertua.
Haiwan terbabit menjalani kehidupan selesa di Plantation House, kediaman rasmi Governor St. Helena. Pada ulang tahun kelahirannya, Jonathan diraikan dengan acara sepanjang hujung minggu termasuk pengeluaran stamp house. Kemuncak sambutan adalah pada Ahad lalu dengan kek ulang tahun yang dibuat daripada makanan kegemarannya. Jonathan amat menggemari lobak merah, salad, timun, apple dan pear. Walaupun usianya sudah lanjut, haiwan itu menyukai seekor kura-kura betina bernama Emma yang berusia 50-an. Ke aksi sukan tempatan, Liga Bola Sepak Institut Pengajian Tinggi edisi 2022-2023. Universiti Teknologi Mara UiTM melaung amaran awal apabila menjuarai saingan pembuka tirai Piala Sumbangsih. Mereka menewaskan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM 2-1. Seperti dijangka, pertemuan dua juara UiTM selaku juara Sukan Institusi Pengajian Tinggi SUKIT dan UPNM juara Piala Menteri Pengajian Tinggi berlangsung sengit. Beraksi di Stadium UiTM Shah Alam, UPNM membuka jaringan menerusi Anthony Barman pada minit ke-20. Bagaimanapun, minit ke-53 menyusul gol penyamaan UiTM hasil percubaan Muhammad Mirza Malik Mazlan. UiTM memastikan kejuaraan milik mereka apabila Akmal Fahmi Muhammad Ghazali meledak gol kemenangan pada minit ke-65. Ini kejuaraan Piala Sumbangsih kali keempat buat UiTM selepas menjulangnya dari 2016 hingga 2018. Untuk musim baharu kejuaraan Liga IPT kali ini, 13 pasukan dibahagikan kepada kumpulan A dan Division 1. Persembahan sekumpulan pelajar dari Britansburg College of Dance and Musical Theatre London mengakhiri Britain Didik. Tarian Memoration yang meniru gerakan burung ini dipimpin oleh koreografer Perancis Sadet Walth dan membawa mesej sesuatu yang indah dapat dicipta daripada hubungan yang baik. Saya Tarushdin Muhammad Nazri, salam hormat dan jumpa lagi.